Selamat datang ke channel Nazar Abdullah, channel yang membahaskan berkaitan alam pembonsaian. Pada perkongsian video tutorial pada kali ini, saya akan kongsikan kepada anda salah satu cara mudah untuk kita menanam stek daripada cabang pokok bougainville. Okey, baiklah teman-teman, sebelum itu pastikan anda mengaktifkan tombol notifikasi agar anda dapat membantu memperkembangkan channel Nazar Abdullah. Terima kasih. Okey, sebelum itu teman, di sini kita perlu sediakan beberapa bahan. Iaitu kita akan sediakan cabang daripada pokok bougainville ya. Untuk tips pencarian atau pemilihan cabang seperti ini ya teman, pastikan anda memilih cabang pokok bougainville yang agak matang ya. Yang penting sehat. Okey. Pokok bougainville agak matang dan yang sehat. Itu yang penting untuk bahagian penyediaan stek ataupun cabang. Okey. Yang kedua teman, apa yang anda perlukan di sini adalah media tanamnya. Okey. Untuk perkongsian pada kali ini ya teman, saya ingin berkongsikan kepada anda bahawa dengan menggunakan media tanam tanah biasa saja, kita juga boleh menanam stek daripada cabang pokok bougainville. Okey, seperti ini. Okey, kita hanya menggunakan tanah biasa, mana? Tanah yang anda boleh gunakan seperti tanah berpohon bambu, tanah bersih suci saja, ataupun anda boleh menggunakan tanah bawah pokok sawit ya, seperti itu, ataupun tanah-tanah hasil bakaran sampah boleh juga digunakan ya. Yang penting di sini teman, pastikan tanah itu tanah yang sesuai untuk anda jadikan sebagai bahan media tanam untuk anda menanam stek daripada cabang pokok bougainville ini. Okey. Lepas tu teman-teman, apa yang anda perlu sediakan adalah untuk membantu mempercepatkan pertumbuhan akar, anda boleh menggunakan serbuk perasan akar, okey, ataupun anda boleh menggunakan bahan semula jadi seperti bawang merah, bawang putih, bunga lidah buaya ya, dan juga air hujan. Okey, seperti ini. Boleh juga digunakan sebagai media tanam untuk kita membantu mempercepatkan pertumbuhan akar pada stek cabang pokok bougainville kita. Okey. Kemudian teman-teman, untuk bekas ataupun tempat untuk anda menanam, anda boleh menggunakan pasu seperti ini ya, boleh, ataupun anda menggunakan bahan-bahan lain seperti ini ya. Anda boleh menggunakan seperti ini, gelas bekas ya, bekas air mineral boleh. Ini tergantung kepada apa-apa saja bahan yang mudah untuk anda dapatkan ya, untuk anda jadikan sebagai tempat untuk anda menanam stek daripada cabang pokok bougainville anda. Okey. Kemudian teman-teman, apa yang anda perlu lakukan di sinilah, pertama sekali teman-teman, untuk bahagian stek cabang ini teman, anda potong lebih kurang sejengkal ya teman, sejengkal seperti ini ya, sejengkal ya, sejengkal. Okey, anda potong sejengkal, stek ini yang penting teman-teman, pastikan cabang tersebut adalah cabang yang dalam keadaan yang sihat ya, potong sejengkal. Okey. Potong sejengkal tentu. Sejengkal ya teman ya, kita potong sejengkal. Okey, kemudian kita buang semua daun-daun yang terdapat pada stek ni. Okey. Kita juga boleh terus membuang duri ya teman. Ini adalah untuk memastikan keselamatan. Okey, semasa kita menanam stek daripada cabang pokok bougainville ini seperti ini. Okey. Nampak? Macam tu. Okey, kita buat juga. Kemudian kita kupaskan sedikit kulit pada bahagian pangkal bawah ini. Apakah tujuan untuk kita melakukan pengupasan kulit ataupun penyayatan kulit di bahagian ini teman-teman? Ini adalah untuk memperbanyakkan ruang tumbuhnya akar nanti ya. Okey, untuk memperbanyakkan ruang untuk tumbuhnya akar pada stek daripada cabang pokok bougainville kita ini. Okey, kita gunakan pisau jilid boleh seperti ini. Okey, boleh gunakan pisau jilid. Anda juga boleh menggunakan cutter seperti biasa. Boleh juga. Pastikan pisau tu yang tajam, bersih ya. Yang penting kan, pastikan ia tajam dan bersih. Itu sangat penting ya. Macam ni, nampak? Dah cukup. Okey. Tu kita kupas kulit macam tu, cukup. Kemudian apa yang kita perlu lakukan seterusnya adalah teman-teman, kita sediakan serbuk perasan akar ini tadi ya. Serbuk perasan akar ini tadi ya. Kita ambil stek cabang tadi, kita celupkan ke dalam serbuk perasan akar itu. Celupkan macam tu saja. Okey dah. Okey, selesai. Okey. Kita biarkan sementara kita menunggu serbuk perasan akar tadi meresap ya pada stek cabang pokok bougainville tadi. Sekarang kita sediakan media tanam ya. Kita sediakan media tanam. Okey, media tanam. Okey, terdapat dua cara teman yang anda boleh lakukan sekiranya anda ingin menanam stek daripada cabang pokok bougainville ini. Anda boleh menggunakan bahagian tengah seperti cabang tersebut seperti ini, dan anda juga boleh menggunakan bahagian
pucuk seperti ini. Boleh juga teman, boleh juga digunakan seperti ini. Okey, mana anda menggunakan cabang, ada anda menggunakan pucuk. Okey. Okey, untuk perkongsian ini saya buat dua teman. Satu untuk kita menggunakan bahagian tengah cabang tadi, dan satu lagi kita akan menggunakan bahagian pucuk. Okey. Terdapat beberapa cara yang berbeza teman apabila anda menanam stek di cabang pokok bougainville menggunakan pucuk ataupun bahagian pangkal tengah ataupun bahagian pucuk. Okey, seperti ini pucuk. Sekiranya anda menanam pucuk teman, pastikan anda meninggalkan beberapa helai daun pada cabang tersebut ya. Potong seperti ini. Okey, kemudian tinggalkan beberapa helai daun seperti itu. Okey, kita tinggalkan ya. Okey, mana yang bahagian lain tu kita potong habis seperti itu. Kita buang. Okey, daun. Okey, seperti itu. Jangan terlalu panjang. Biar sejengkal juga lebih kurang seperti ya. Dan bahagian bawah ini juga teman-teman kita lakukan kupasan sedikit ya kulitnya untuk membanyakkan akar nanti ya. Kita kupas sedikit juga seperti yang tadi. Okey, macam ni teman. Okey, nampak kan? Okey, kita lakukan pengupasan dulu seperti itu. Macam tu, nampak kan? Okey, itu kita celupkan ke dalam serbuk perasan akar tadi ya. Okey, kita celupkan ke dalam serbuk perasan akar seperti ini. Bismillah. Okey dah, kita biarkan dulu. Sementara kita menunggu serbuk perasan akar itu menjerap ya teman, ataupun diserap oleh stek cabang tadi. Kita sekarang sediakan media tanam. Okey. Okey, pastikan teman anda menggunakan media tanam yang subur ya. Di sini saya kongsikan kepada anda hanya kita menggunakan media tanam tanah biasa saja ya. Tidak, ini terutamanya untuk teman-teman yang sukar untuk mencari pasir malang, untuk mencari pasir kasar ya, untuk mencari sepihan batu bata, ataupun sukar untuk mencari bahan-bahan seperti sekam padi, kokopit dan seumpamanya ya. Anda juga boleh menggunakan tanah seperti tanah suci biasa saja, tanah biasa saja ya. Anda juga boleh gunakan itu teman sebagai media tanam. Untuk media tanam pertama anda melakukan penanaman tanah stek cabang pokok bougainville. Silakan untuk perkongsian pada kali ini saya menggunakan pasu plastik ini teman. Yang penting di sini teman rahsianya adalah pastikan anda menutup lubang yang agak besar di bawah bahagian bawah pasu ini ya. Tebuk lubang ini adalah bertujuan untuk mengelakkan berlakunya air yang berlebihan di dalam pasu ini nanti. Okey. Jadi kita buat lubang yang agak besar, okey. Dan seandainya anda tidak membuat lubang yang besar, anda hendaklah membuat lubang yang banyak ya, agar air tidak bertakung di dalam pasu ini. Okey, sekarang teman-teman kita masukkan media tanam ini ke dalam pasu ini ya. Okey, kita masukkan. Bismillah. Okey. Untuk media tanam ini teman-teman ya, terdapat dua keadaan teman-teman. Sekiranya anda menanam pada musim panas, anda sangat digalakkan untuk menggunakan media tanam yang 100% basah. Maksudnya di sini teman-teman ya, anda hendaklah menyiram media tanam ini dengan air hujan ataupun air sumur ataupun air pagi dalam keadaan yang basah 100% ya, 100%. Okey. Itu adalah anda menanam pada musim panas ataupun musim kering. Okey. Pada musim hujan seperti ini teman, musim hujan di tempat saya, anda boleh menggunakan media tanam yang agak lembab seperti ini ya, agak lembab. Okey, agak lembab. Macam ni teman. Ini memang media tanam yang dalam keadaan lembab ya, ni teman. Lembab ya. Agak lembab. Agak melekat kan? Itu adalah keadaan lembab. Okey. Anda masukkan media tanam tadi teman ke dalam pasu ini ya. Kita masukkan pasu ini. Kita masukkan pintu. Kemudian teman kita padatkan ya. Apakah tujuan kita melakukan pemadatan seperti ini teman-teman? Ini adalah untuk bertujuan untuk memastikan stek daripada cabang pokok bougainville yang kita tanam tadi agar dalam keadaan yang kukuh dan teguh, tidak bergoyang ya teman. Ini adalah sangat penting kerana apabila stek yang kita tanam tadi dalam keadaan kukuh dan tidak bergoyang ya teman, ini akan mengelakkan berlaku stres pada stek yang kita tanam tadi ya. Ini akan mempercepatkan pertumbuhan pada stek cabang yang kita tanam itu ya. Jadi hendaklah kita melakukan pemadatan seperti ini. Okey, untuk mengelak berlakunya bergoyang ya, stek yang kita tanam tadi. Okey, itu adalah tujuan utamanya. Okey. Dah selesai macam ni teman ya. Apa yang kita lakukan sekarang ialah kita ambil apa-apa saja benda ataupun kayu ataupun apa-apa saja yang penting sesuai untuk kita melebok lubang ya teman. Kenapa kita perlu melebok lubang di dalam ini teman? Ini adalah kerana untuk mengelakkan ya teman, untuk mengelakkan berlakunya kerosakan ya teman
berlakunya kerosakan kepada stek yang kita tanam tadi ya. Okey, terutamanya pada bahagian seperti ini bang. Terutamanya pada bahagian yang kita lakukan pengupasan kulit tadi ya. Jadi sekiranya kita tidak menebak lubang, mungkin ini bahagian ini akan menjadi rosak dan ini boleh mengakibatkan stres pada stek yang kita akan tanam nanti. Okey, itu adalah tujuan mengapa kita perlu menebak lubang dulu. Okey, kita tebak lubang sini bang. Kita ambil sediakan apa saja kayu apa. Okey, yang penting sesuai kita tebak macam tu bismillah. Okey, macam tu ya. Kita tebak lubang macam tu di tengah-tengah tu. Bismillah tu kat sini satu. Kita tebak dua kan? Ini satu. Okey, macam tu dah selesai. Lepas tu teman-teman, apa yang kita perlu lakukan di sini adalah kita akan masukkan stek cabang pokok bunga tadi ke dalam pasu ini ya. Kita masukkan ke dalam ini. Bismillah. Macam tu. Dah selesai. Kita ambil satu lagi, kita masukkan. Bismillah. Itu dah selesai. Okey, kemudian kita padatkan lagi ya. Kita padatkan lagi. Kita padatkan lagi ya. Kita padatkan lagi macam tu. Pastikan stek yang kita tanam ini tidak bergoyang. Okey, penting pastikan stek itu tanam tadi kita tidak bergoyang. Okey, macam tu. Dia tidak goyang ya teman-teman. Sangat penting ya. Sangat penting untuk kita memastikan stek yang kita tanam itu tidak bergoyang. Okey. Kita perlu memadatkan ya. Ingat teman-teman, penting sangat ya, sangat penting untuk anda memastikan stek tersebut tidak bergoyang ya, sangat penting. Okey, ini teman. Nampak? Dah kukuh kan? Dia tergoyang. Okey. Macam tu, okey. Langkah seterusnya teman, apa yang kita perlu lakukan di sini adalah kita lakukan penyungkupan ya teman. Kita lakukan penyungkupan ataupun pembungkusan ya. Di mana ini tergantung juga tergantung teman di mana keadaan masa cuaca ataupun iklim semasa anda melakukan penanaman seperti tadi. Seandainya anda menanam sewaktu musim panas ya teman, si kering, anda sangat perlu melakukan penyungkupan ataupun pembungkusan ya. Sama anda menggunakan kertas plastik ataupun anda menggunakan bekas-bekas lain. Okey, itu tergantung kepada apa-apa saja bahan yang anda senang untuk dapatkan. Okey, itu yang penting. Anda juga boleh menggunakan kertas plastik seperti ini ya teman. Anda boleh menggunakan kertas plastik seperti ini ya. Apa yang penting di sini teman, anda gunakan kertas plastik yang bersih ya, yang bersih, okey, yang bersih, yang tidak berlubang. Itu penting, okey. Boleh digunakan. Anda juga boleh menggunakan cup seperti ini ya teman. Okay. Anda boleh menggunakan cup seperti ini juga sebagai bahan untuk anda melakukan penyungkupan seperti itu, okey. Boleh juga macam itu, boleh, okey. Boleh. Contoh seperti ini ya teman. Anda boleh melakukan penyungkupan seperti ini, boleh juga, okey, boleh. Pun boleh juga. Anda menggunakan kertas juga boleh. Okey. Okey. Anda tidak melakukan penyungkupan pun boleh juga teman, tetapi syaratnya sekiranya anda tidak mau melakukan penyungkupan ialah anda boleh menanam stek cabang daripada pokok bumbil anda ini di tempat yang teduh, yang tidak terkena sinaran matahari langsung. Contohnya di bawah pokok-pokok ya teman, seperti ini teman. Ya, seperti ini, okey. Ini adalah hasilnya tanpa melakukan pembungkusan atau penyungkupan. Okey. Apabila sudah selesai seperti ini ya teman, apa yang anda perlu lakukan sekarang ialah anda hendaklah sentiasa melakukan pemantauan. Itu adalah perkara yang paling penting anda lakukan sekarang ya teman. Anda hendaklah melakukan pemantauan kepada stek pokok bougainville anda tanam ini. Maksudnya teman, beberapa perkara yang anda perlu lakukan di sini ialah anda yang pertama sekali pastikan tanaman stek daripada cabang pokok bougainville anda ini tidak diganggu oleh binatang-binatang ataupun hewan-hewan peliharaan kita seperti kucing dan ayam. Itu yang pertama. Yang kedua, anda hendaklah memastikan media tanam yang terdapat dalam pot atau pasu ini sentiasa dalam keadaan yang lembap. Okey.
Itu yang kedua. Dan yang ketiga, pastikan anda sentiasa memantau keadaan stek yang anda tanam ini. Jangan diletakkan tanaman stek pertama anda ini di tempat yang terkena sinaran matahari secara langsung. Itu yang ketiga. Yang keempat, pastikan anda jangan menanam stek ini ya teman. Jangan menanam stek ini di tempat yang lindung, terutama di dalam bilik mandi, okey, di bawah rumah, tempat yang tidak mendapat sinaran cahaya matahari. Okey. Dan kelima, pastikan anda jangan menanam stek pertama kali ini sehingga terkena siraman air hujan secara berterusan. Terutamanya pada musim hujan seperti ini teman, anda hendaklah meletakkan stek yang anda tanam seperti ini di tempat yang teduh daripada siraman air hujan, tetapi masih mendapat sinaran pancaran cahaya matahari secara tidak langsung. Itu adalah perkara-perkara yang anda perlu lakukan semasa anda menanam stek daripada cabang pokok pertama kali ini. Okey, pasti anda sentiasa memantau keadaan media tanam teman-teman, keadaan media tanam dalam pot ini, pasu ini. Apabila untuk pertama kali seperti ini anda boleh memantau ya. Selepas 3 hari ataupun 5 hari penanaman pertama, anda dalam sentiasa memantau keadaan media tanam ini. Jangan membiarkan media tanam ini menjadi terlalu kering ya. Pastikan anda menyiram sedikit. Untuk saiz pasu yang sebesar ini, anda boleh menggunakan spray seperti ini saja teman, spray saja, spray sedikit saja, ataupun anda boleh menggunakan tudung botol seperti ini ya. Tudung botol seperti ini, penutup botol seperti ini ya. Ambil air, letakkan dalam penutup botol ni, ambil 3 ataupun 5 tudung penutup ini, botol ni ya. Siram. Macam itu saja. Jangan terlalu banyak, nanti menyebabkan ia menjadi terlalu basah dan boleh menyebabkan stek anda ini menjadi busuk dan akhirnya stek tanaman anda akan mati. Okey. Itu adalah beberapa cara yang sebenarnya ataupun tips yang anda boleh lakukan apabila anda ingin menanam stek daripada cabang pokok bumbil yang insya-Allah akan tumbuhnya. Okey. Yang dengan menggunakan tanah biasa saja. Ini untuk teman-teman yang sukar untuk mendapatkan tanah yang lain seperti pasir kasar ya, seperti kokopit, seperti sekam padi, tu dan lain-lainnya. Okey. Cuma dengan menggunakan tanah biasa saja anda akan boleh menanam stek di cabang pokok bumbil ini teman, yang akan tumbuh insya-Allah seperti ini. Saya kongsikan kepada teman-teman ya. Ini adalah contoh ya teman, contoh daripada penanaman stek pokok bumbil ini teman ya, nampak? Tu. Ini semuanya tumbuh baru ya, pucuk baru nampak ni. Semua pucuk baru teman. Okey. Walaupun ada terpaut sudah layu juga ni teman, nanti ya itu biasa. Bisa ada juga yang masih belum tumbuh ni teman. Masih belum, tapi masih segar lagi, nampak yang hijau ni teman. Segar lagi ya. Okey, dah lambat sedikit. Ini contohnya bahawa dengan menggunakan tanah biasa sahaja teman, kita juga boleh menanam stek dari cabang pokok gembil. Okey, yang penting teman, anda hendaklah mengikuti langkah-langkah yang telah saya kongsikan kepada anda sebentar tadi ya. InsyaAllah anda juga akan berjaya menghasilkan stek daripada cabang pokok gembil yang akan tumbuh seperti ini. Okey, baiklah teman-teman ya. Seperti biasa teman, sekiranya anda merasakan perkongsian daripada saya pada kali ini bermanfaat untuk anda semua, terutamanya teman-teman yang sukar untuk mendapatkan media tanam, okey, untuk menanam stek daripada cabang pokok gembil ini, okey, anda boleh menggunakan dengan cara yang saya kongsikan kepada ini tadi ya, iaitu dengan menggunakan media tanam tanah biasa saja pun boleh ya, boleh insya-Allah seperti ini. Dan seperti biasa teman, sekiranya anda merasakan perkongsian saya pada kali ini bermanfaat untuk anda semua, silakan anda klik tombol subscribe, tekan tombol loceng, komen, like dan share supaya anda menjadi orang yang pertama sekali akan dapat mengikuti perkongsian-perkongsian terbaru daripada channel Nazar Abdullah. Okey. Bagi teman-teman yang masih lagi belum subscribe, itu silalah subscribe ya teman-teman. Sekarang subscribe itu sangat gratis, gampang dan mudah. Tidak perlu membayar sesen pun. Okey, baiklah teman-teman. Sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada kali ini, marilah kita sama-sama berselawat kepada kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya di dunia akhirat. Jom kita sama-sama berselawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Baiklah teman, cukup sampai setakat ini dulu. Salam satu bis, salam mohon. Assalamualaikum. Bye bye.